Apa nak kena betulkan ke? Okey. Baik. Kita betulkan semula lah ya. Ya. Pelantikan Batik Gajah Mada sebagai Perdana Menteri oleh Tri Buana Tunggadewi ini telah mengembalikan keamanan dan keselamatan Majapahit. Masya Allah. Memang hebat rupa-rupanya ya Parti Gajah Mada ini. Ah, dan Parti Gajah Mada inilah ya telah berjaya meluaskan ya tanah jajahan sehingga ke timur Pulau Jawa. Di situ. Kemudian pesisir pantai Sumatera, selatan dan barat Borneo dan kepulauan Maluku. Masya Allah, banyak soal besarnya kan. Jadi punyalah besar. Itu gambar itu. Ya, Patih Gajah Mada ini bukan nama pangkat. Patih Gajah Mada ini nama orang. Nama orang ya, nama individu. Jadi kena ingat. Kalau ingat Parti Gajah Mada, ingat Majapahit. Di situ ya. Ah, Kemudian tali kecil. Kemudian menjadikan Majapahit pusat perdagangan ya pada abad ke-14. Masya Allah, hebatnya kerajaan Majapahit ini ya. Ya, hebat sangat kerajaan Majapahit. Inilah gambaran ilustrasi Patih Gajah Mada ini ya. Ingat tu Patih Gajah Mada ya. Ya, baik. Seterusnya, Kerajaan Kedah Tua kembali ya. Kerajaan Kedah Tua. Bermula okey kita lihat Kedah Tua di sini. Kedah Tua ialah bermula dengan penglibatan masyarakat di Guar Kepah yang menjalankan kegiatan perdagangan dengan pedagang-pedagang luar di Sungai Mas. Okey, baik. Kalau siapa-siapa yang ada ni, okey, siapa-siapa yang ada nota ini boleh highlightkan sama macam cikgu. Sebab cikgu highlightkan juga, cikgu pakai pen. So highlightkan ya. Jadi okey, Kedah Tua bermula di Sungai Mas. Dan pusat kerajaan adalah di Sungai Mas dan juga Pangkalan Bujang. Dalam banyak-banyak kerajaan, okey, kerajaan Kedah Tua je dia ada dua pusat kerajaan, iaitu Sungai Mas dan juga Pangkalan Bujang. Ya, guna highlighter. Ikut korang lah. Guna highlighter lah. Kan? Ya, betul. Betul. Ya, betul. Okey. Baik. Kemudian, tidak. Nanti kamu tengoklah. Sumber Cina, menamakan kerajaan Kedah Tua ni, kalau sumber Cina menyatakan Kedah Tua ini sebagai Cih Chia. Cih Chia, lembut bunyi dia. Cih Chia. Dan sumber India dan Arab menyatakan bahawa Kedah itu adalah Kataha dan Kalahba. Kalah pula, tak tahu apa yang kalah, apa yang menang. Tapi Kalahba lah. Cikgu, pusat kerajaan itu ibu negara. Betul. Kalau katakan pusat kerajaan, yang ini pusat kerajaan kan, itu dipanggil sebagai ibu negara lah. Ibu negara kerajaan itu. Jadi, kemasyhuran dia kalau kita lihat kepesatan perdagangan di Lembah Bujang. Mungkin ramai yang tanya, cikgu, kepesatan tu apa? Kepesatan tu sebenarnya adalah kemajuan. Kemajuan perdagangan di Lembah Bujang. Sebab menjadi tumpuan pedagang dari timur dan juga barat. Hebat Kedah Tua ni ya. Dan juga pada waktu itu menjadi pusat keagamaan agama Buddha. Kalau kita cerita pasal agama Buddha, mungkin kamu ingat tentang bagaimana agama Buddha boleh sampai ke alam Melayu, iaitu dengan usaha Maharaja Asoka dalam bab yang ketujuh, tingkatan satu dulu. Nampak tak dia ada kaitan? Dia ada kaitan. Di situ. Jadi, ya, kemasyhuran ini menyebabkan Sriwijaya telah menguasai Kedah Tua. Oh, rupanya Kedah Tua telah dijajah oleh Sriwijaya. Telah dijajah tau. Jadi, serangan-serangan tentera Chola dari India telah melemahkan kegiatan perdagangan di Kedah Tua dan kerajaan Kedah Tua mengalami perubahan pada abad ke-7 apabila muncul Kesultanan Kedah. Maknanya, daripada abad ke-7 tu, Kesultanan Kedah tu kan, sampailah sekarang. Itulah Kesultanan Kedah yang ada. Yang ada dekat Kedah tu sekarang ni, Sultan tu daripada Kesultanan Kedah ini.
bukan daripada Kedah Tua. Kedah Tua dah habis. Kedah Tua dah habis, lepas tu berubah menjadi Kesultanan Kedah. Itu yang berlaku. Ya, sekarang tak ada Kedah Muda, sekarang dipanggil Kedah je. Okey, dipanggil Kedah je. Alright. Seterusnya, inilah dia gambaran-gambaran. Candi Lembah Bujang. Okey, lokasi arkeologi Kerajaan Kedah Tua. Dia bagi peta, kita tengok peta betul-betul lah. Kat mana? Nampak tak ni? Kita tengok peta tu dulu. Banyak gila candi. Okey, candi banyak gila kalau kita lihat kat sini kan. Dan nama yang paling terkenal disebut adalah apa? Pangkalan Bujang. Ni Pangkalan Bujang. Kita bab 1. Kita bab 1. Okey, ini Pangkalan Bujang. Okey, kemudian kita lihat ada Merbuk, kemudian Sungai Batu, Sungai Petani, sekarang ni Kota Kuala Muda. Ni Sungai Mas. Nampak ada Sungai Mas. Dua ni, okey, dulu adalah adalah pusat pentadbiran Kerajaan Kedah Tua. Yes. Apa maksud candi? Baik, bagus. Candi ni sebenarnya adalah, okey, dikatakan sekarang ni candi tu sebenarnya kuil lah, tempat ibadat bagi agama Buddha. Tu candi. Tempat ibadat agama Buddha. Ya, semua tujuan yang sama, iaitu untuk keagamaan. Yes. Berapa lama dia jadi bujang? Aduh yai. Okey, rasanya dah lama sampai sekarang pun namanya dipanggil bujang. Sebab itu bujang saja. Okey, baik. Dan terus terang cikgu cakap, cikgu pernah sampai di kawasan ini. Okey, Merbuk. Okey, pernah sampai di kawasan ini dan cikgu pernah sampai ke Candi Pangkalan Bujang. Cikgu sendiri pergi tengok. Yes, okey. Jadi cikgu pergi tengok. Jadi itulah sebenarnya. Ya. Dan inilah okey yang dikatakan sebagai candi. Okey. Okey, dah mula. Okey, inilah dia. Okey, bekas-bekas candi ni ya, tapak-tapak. Tinggal tapak aja. Okey, bangunan asal tu dah runtuh. Jadi tinggal tapak sahaja. Jadi inilah candi. Tak adalah, ini ambil daripada sumber-sumber luar. Sumber-sumber luar. Cikgu tak sempat nak ambil masa tu. Okey. Jadi tak sempat nak ambil. Inilah dia lokasi arkeologi Kerajaan Kedah Tua. Okey, okey. So Ryan kata tak, okey sekolah di Kedah. Okey, bagus. Dan seterusnya kita nak lihat Kerajaan Gangga Nagara. Okey, Gangga Nagara ini paling kurang, okey, paling kurang maklumat sebab menurut sumber tradisi, pengasas kerajaan Gangga Nagara ini adalah Raja Ganji Sarjuna. Wow, nama dia. Raja Ganji Sarjuna. Sedap nama dia. Pendapat lain mengatakan, okey, kerajaan ini dibuka oleh Raja Khmer, iaitu dari Kemboja. Lain macam kau ni Cristiano kan. Ahli arkeologi masyhur Rafiq. Tak. Kan, cikgu mungkin jadi macam Indiana Jones je lah kot. Indiana Jones Baik. Khmer. Dia sebut Khmer. KH tu Khmer. Ya. Dan pusat kerajaan awalnya iaitu di Pangkalan. Dan bermula pada abad ke-9 dan Gangga Negara sering dikunjungi oleh pedagang luar. Sebab apa? Rupanya Gangga Negara ni kaya dengan emas dan juga kaya dengan biji timah. Biji timah. Jadi mereka berjaya mempertahankan kedaulatannya. Wow, dia tak macam Kedah Tua. Kedah Tua kena serang dengan Srivijaya, tapi Gangga Negara berjaya mempertahankan kedaulatannya daripada serangan Srivijaya. Wah, itu sebenarnya. Dan kerajaan Gangga Negara mulai lemah again apabila diserang tentera Chola daripada India. Dan serangan tersebut telah memusnahkan pelabuhan-pelabuhan Gangga Negara. Jadi itulah yang berlaku. Baik. Berdasarkan nama tempat pangkalan dan juga berdasarkan kekayaan biji timah, dia lemah sebab diserang. Tentera Chola menyerang dia menyebabkan kerajaan itu lemah. Sebab serangan tentera Chola tu berjaya mengalahkan Gangga Negara. Itu sebenarnya. Bukan tiba-tiba ya. Tapi akibat daripada serangan tentera Chola daripada India. Itu sebab dia lemah.
Okey. Baik. So berdasarkan kekayaan biji timah tu, okey, ahli sejarawan menyatakan bahawa sebenarnya Ganggan Negara ini berada di kawasan Tanjung Rambutan dan Ipoh. Ya, Tanjung Rambutan dan Ipoh di dalam negeri Perak kalau sekarang ni. Itu Ganggan Negara. Yes. Tanjung Rambutan ya. Suka kau Tanjung Rambutan. Okey, baik. Baik. Kita lihat pula. Rupanya kerajaan alam Melayu kita ni dengan kerajaan luar ada yang sezaman tau. Maknanya ada yang sama waktu. Sezaman ni maknanya sama waktu. Contohnya kalau kita lihat rupa-rupanya kerajaan Funan sebagai contoh kerajaan Funan ya. Okey, sama waktu dengan kerajaan Rom, kerajaan Parsi, kerajaan Empire Kushan dan juga dinasti Han di China. Wow. Sezaman sebab semua ni berada dalam abad yang pertama. Okey, nampak tu. Kemudian pada abad ke-9 Masihi, okey, kita lihat kerajaan-kerajaan alam Melayu seperti Champa, Sriwijaya dan juga Angkor ini rupa-rupanya sama-sama zaman, sama-sama naik dengan kerajaan Abbasiyah, Empire Byzantine di Rom, dinasti Tang di China dan juga kerajaan Chola di India. Oh, maknanya kita punya tamadun ni, kerajaan ni sama-sama naik tau dengan empire tamadun lain. Maknanya kita sama-sama lama lah. Lama. Kemudian abad yang ke-14, kita lihat Okey, kerajaan Champa, Angkor dan Majapahit rupanya sezaman dengan empire Mongol. Mongolia Kemudian kerajaan Turki Uthmaniyah di Turki sana dan Kesultanan Delhi di India. Wow. Maknanya hebat. Hebat kerajaan alam Melayu ya. Jadi Kedaturan dan Ganggan Negara selepas itu. Selepas itu lambat sikitlah. Jadi itu sebenarnya kita lihat kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman dengannya ya. Jadi itu hebatnya. Baik. Hebat kerajaan alam Melayu kita. Baik, kemudian ada hubungan rupanya kerajaan alam Melayu okey dengan kerajaan-kerajaan luar. Uish, ada buat hubungan ni? Ya. Okey, kerajaan alam Melayu dulu ada buat hubungan iaitu terdiri daripada 3 jenis hubungan. Kena ingat ada 3 jenis hubungan iaitu hubungan apa? Okey, hubungan kawan? Okey, tidak. Sebenarnya adalah hubungan perdagangan, itu satu. Kemudian hubungan keagamaan dan satu lagi hubungan diplomatik. Amboi Faris, hubungan cinta ya, hubungan perasaan ya. No 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 no. Okey, baru form 2, umur 14 tahun kan. Sunat pun tak kering lagi. Jangan bercinta. Okey, wah wah wah. Okey. Okey, baik. Gurau. Okey. Kan. Orang tua tu bercinta apa? Tak payah it's okay. Okay, oh single kan? Okay. Baik. Cikgu pun single but not available. Okay, seterusnya. Okay. Baik, kita lihat di sini. Okay, hubungan perdagangan kita lihat Kerajaan alam Melayu ni menjalinkan hubungan perdagangan dengan kerajaan luar. Sebab apa? Well, kita tak payah ceritalah. Kerajaan alam Melayu ni satu kehebatan dia, iaitu kedudukan dia yang strategik. Itu dia. Kenapa ada hubungan perdagangan? Sebab kita punya kerajaan alam Melayu ni strategik. Sebab terletak di laluan perdagangan antara timur dan barat. Timur ke barat, selatan ke utara. Tak, tu lagu. Okey, baik. Jadi, kedudukan yang strategik di laluan perdagangan timur dan barat serta kekayaan hasil bumi. Wow, mendorong pemerintah kerajaan alam Melayu menjalinkan hubungan perdagangan dengan kerajaan lain. Maknanya ada dua sebab. Ada dua sebab di sini, iaitu satu, kedudukan yang strategik kat sini, okey, dan yang kedua iaitu berkaitan dengan kekayaan hasil bumi. Ini satu, ini dua. Nampak tak? Ada dua. Okey, sebab hubungan perdagangan, kedudukan strategik dan kita kekayaan
Kan? Ini ya boleh pemakan. Kan? Okey, kekayaan hasil bumi. Baik. Apa yang dikatakan sebagai strategik? Kita lihat ini kawasan kalau kita lihat seperti Kedah Tua semua kan. Ini semua ni kerajaan alam Melayu kan. Okey, kerajaan alam Melayu strategik daripada India, okey, India dan juga kawasan-kawasan di timur di barat ni, di Turki ni semua, mereka semua berdagang ke alam Melayu. Mesti datang ke sini. Untuk apa? Ya, untuk kita kata untuk berniaga. Ya. Begitu juga daripada China mereka datang ke Asia Tenggara untuk apa? Untuk berniaga. Baik, so ada yang tanya, cikgu, sebenarnya pedagang tak boleh lalu melalui Lautan Hindi kan sebab lautnya bergelora. Okey. Baik. Sebab itu kalau kamu lihat laluan perdagangan, diorang tak lalu kat tengah-tengah Lautan Hindi ni tau. Diorang takkan lalu tengah-tengah Lautan Hindi. Mereka akan lalu kat tepi-tepi je. Iaitu nampak tak, diorang akan lalu tepi-tepi, tepi kat sini dan pusing balik. Kenapa? Kerana kalau diorang tak boleh lalu kat tengah-tengah. Kalau lalu kat tengah-tengah, just in case kalau apa-apa berlaku, ombak besar, mereka nak karam, mereka sangat jauh daripada darat. Jadi ada kemungkinan akan tenggelam dan karam. Sebab itu mereka lalu tepi-tepi. Just in case kalau katakan nak karam, mereka akan sempat pergi ke darat. Nampak tak? Jadi itu sebenarnya. So, diorang tak lalu kat tengah-tengah, diorang lalu tepi-tepi. Itu kapal-kapal dululah. Yes, betul. Okay. Baik, itu pertama, hubungan perdagangan. Nanti kena makan jerung, Allah. Kan? Baik. Okey, kenapa lokasi timur dan barat sangat strategik? Okey, dia begini. Sebenarnya, kawasan negara Turki, dan juga India ni, mereka suka berdagang dengan negara China. Okey. Dan negara China pun suka berdagang dengan India dan juga di kawasan Eropah. Jadi, kalau mereka nak jumpa negara China, nak jumpa pedagang China, mereka kena cross terus sampai ke negara China jauh. Kalau pedagang Cina pula, dia nak berniaga sampai ke India jauh. Jadi mereka jumpa kat tengah-tengah. Tengah-tengah ni kat mana? Inilah dia kawasan tengah-tengah. Iaitu kawasan Kerajaan Alam Melayu. Nampak tak? Jadi kalau jumpa kat tengah-tengah. Sebab itu kalau kamu tengok, kan? Kamu tengok tak? Okey, highway. Okey. Kamu tengok tak highway? Okey, highway daripada Johor Bahru, contoh Johor Bahru sampai ke Kuala Lumpur. Okey, Johor Bahru sampai ke Kuala Lumpur ada highway kan? Highway plus tu kan? Baik. Kamu lihat tak bahawa yang maju perniagaan kat situ ialah DRNR. Ya, tempat rehat dan rawat, RNR tu. Okey, stesen minyak laku. Kemudian kedai makan semua laku. Kerana apa? Orang dari Johor berhenti makan kat situ. Orang daripada KL berhenti makan kat situ. So, tengah-tengah tu menjadi maju. Orang-orang kat situ berniaga memang untung. Hospital tak boleh lah kan. Nampak tak? Stesen minyak kat situ semua kan. Jadi, itu menjadi RNR. Begitu juga kalau kita lihat Kerajaan Alam Melayu. Kerajaan Alam Melayu ni, maknanya ibaratkan RNR lah, iaitu tempat rehat dan rawat. RNR. Untuk pedagang Cina dan juga untuk pedagang India. Ya, okey. Itu sebenarnya berkaitan dengan berkaitan dengan itu. Ada hospital tak ada. Yang ada hospital semua di kawasan bandar-bandar. Iaitu di mana? Iaitu di Seremban, iaitu di Melaka, di bandar-bandar je. So kalau katakan aksiden berlaku di highway, mereka akan terus keluar pergi ke kawasan bandar-bandar yang berdekatan. Rehat dan rawat tu maknanya rawat diri. Rawat diri, rawat kereta untuk berehat. Nampak tak? Kan? Asal sebut rawat je ingat hospital. Tak. Bukan. Okey. RNR, rehat dan rawat. Yes. Okey. Baik. Seterusnya, kita lihat di sini Kemudian ada hubungan keagamaan. Kapal terbang tak ada. Ya. Okey. Baik, kita lihat
Mana ada, kan RNR tu kan bukan kat situ. RNR ni dekat kawasan Kerajaan Alam Melayu, pelabuhan-pelabuhan Kerajaan Alam Melayu lah. Alamak ai Faris, itulah. Orang dah mula kelas kau pergi toilet. Kan. Okey, lain kali tahan dulu, tunggu. Cakap dengan perut, jap. Kan macam tu. Itulah kau. Okey, baik. Seterusnya kita nanti meletup. Tak apa. Kalau meletup pun dia berbau tak sampai kat kita. Bau tak ada online. Okey. Okey. Baik. Kita lihat di sini. Okey. Itu hubungan perdagangan. Yang kedua, kita nak lihat iaitu berkaitan dengan hubungan keagamaan. Iaitu hubungan kerajaan alam Melayu dengan kerajaan luar ini mendorong penyebaran banyak agama, iaitu seperti agama Hindu, agama Buddha dan juga agama Islam. Okey. So penyebaran agama-agama ini telah mempengaruhi pelbagai aspek kehidupan seperti pentadbiran, kemudian juga perundangan, ekonomi dan sosio budaya. Betul? Baik. Contoh cikgu cakap Okey, kalau kita lihat seperti seperti penyebaran agama Hindu. Okey, penyebaran agama Hindu yang mula-mula sampai ke tanah Melayu ini ke tanah Melayu menyebabkan orang-orang Melayu mengamalkan beberapa kebudayaan yang diamalkan, iaitu contohnya seperti adat bersanding. Adat bersanding maknanya bila kahwin tu kan duduk di atas pelamin dua-dua orang tu kan. Itu adalah adat bersanding. Dan adat bersanding itu sebenarnya dia diambil daripada amalan agama Hindu. Itu sebenarnya. Yes, Namun begitu, kedatangan Islam menyebabkan ramai penduduk-penduduk tanah Melayu memeluk agama Islam. Jadi mereka mengamalkan agama Islam tetapi adat bersanding tu masih ada. Sebab agama Islam kata apa? Adat bersanding tu tak salah. Tidak ada dosanya. Tak salah. Masih boleh diguna pakai lagi. Cuma sebaik-baiknya kalau bersanding tu jangan di luar rumah, kalau boleh dalam rumah saja. Bukan agama Hindu. Bersanding tu sebenarnya agama Hindu. Baik. Yes. So, kalau kita lihat contohnya penyebaran agama Hindu, terdapat beberapa cara penyebaran agama Hindu, iaitu macam mana boleh sampai sini? Iaitu peranan oleh pedagang. Maknanya orang-orang yang berdagang itu daripada India membawa agama Hindu sekali. Dalam Islam sebenarnya bersanding tak haram. Melainkan bersanding itu mestilah menutup aurat dan juga kalau boleh tidak di luar yang terbuka lah. Kalau boleh di dalam rumah, bersanding di dalam rumah lah sebaik-baiknya. Sebab pengantin bukan untuk tatapan semua. Itu sebaik-baiknya. Jadi kalau bersanding tu buka aurat, kan tak pakai tudung ke apa, memanglah tak boleh. Yang tak boleh tu adalah membuka aurat. Itu sebenarnya. Yes. Okey. Kita lihat iaitu melalui peranan pedagang, kemudian juga tentera-tentera juga telah menyebarkan agama Hindu, dan juga golongan-golongan Brahmin iaitu golongan-golongan agama Hindu juga menyebarkan agama Hindu. Yes. Uh, Lepas tu select horizontal line. Oh ya ke? Untuk melukis garisan yang tegak. Tekan arrow. Okey. Terima kasih. Nanti cikgu cuba Baik. Kemudian kita lihat untuk agama Buddha iaitu peranan Asoka. Ini kan cikgu cakap tadi, Asoka iaitu pemerintah Empayar Maurya. Menghantar sami-sami Buddha ke alam Melayu untuk menyebarkan agama Buddha. Baik. Itu peranan Asoka Baik. Ada yang tanya, cikgu, Brahmin tu apa cikgu? Brahmin tu adalah golongan-golongan agama. Macam pendeta. Yes, macam pendeta. Golongan agama ataupun pendeta yang menyebarkan agama Buddha. Yang menyebarkan agama Buddha. Kalau perempuan tu bukan Islam tak apalah. Tak.
Okey. Baik, sebenarnya orang Islam akan kahwin dengan orang Islam je kan. Okey. Baik. So kita teruskan lagi. Okey. Bagaimana pula dengan penyebaran agama Islam? Okey, selepas kedatangan Hindu dan Buddha, tak lama kemudian datanglah agama Islam dan agama Islam disebarkan okey kerana peranan-peranan para pedagang okey dan juga pemerintah okey maknanya raja-raja dan juga peranan para pendakwah yang berdakwah menyebarkan agama Islam. Jadi itu tiga. Ya ataupun dipanggil mubaligh. Betul. Pendakwah tu dikatakan sebagai mubaligh. Okey, mubaligh itulah dia pendakwah yang menyebarkan agama di kawasan alam Melayu. Ya betul. Okey, kalau perempuan atau lelaki Islam nak kahwin yang non-Muslim, non-Muslim kena revert to Islam first. Yes, betul. Okey, itu betul. Okey. Baik. Kemudian hubungan agama dah kita lihat hari ini iaitu hubungan diplomatik. Apa itu diplomatik? Mungkin ramai yang bertanya tentang hubungan diplomatik ni. Diplomatik ialah hubungan politik antara dua kerajaan. Contohnya macam kerajaan Kedah Tua buat hubungan diplomatik dengan kerajaan Champa ataupun kerajaan Sriwijaya. So itu hubungan diplomatik. Okey. Okey, soalan macam mana kalau non-Muslim tu tak sanggup untuk tukar agama, so tak boleh kahwin. Kan kalau kahwin juga ianya tidak sah. Ya. Uh, nak kena rejoin. Okey, kenapa Zarif keep spamming? Okey. Kenapa apa masalah? Ada masalah ke? Yes. Tak suka ke? Ya, betul. Okey, itu betul. So ini hubungan diplomatik dan kerajaan alam Melayu okey. Kerajaan alam Melayu okey kita lihat Ya, sila fokus. Terima kasih. Kerajaan alam Melayu telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan di China dan juga kerajaan di India. Bagi mengukuhkan kedudukan dan membuka jalan kepada perkembangan perdagangan. Sebagai contoh kalau kita lihat mungkin gambar ini agak kecil okey tapi tak apa kita boleh nampak lagi okey. Apa-apa agama boleh tukar agama okey. Contohnya kita lihat hubungan kerajaan alam Melayu dengan China. Contohnya Funan. Funan iaitu utusan telah dihantar pada abad ketiga dan kenapa dia memohon bantuan ketenteraan? Untuk apa? Untuk melawan Dai Viet iaitu di bahagian Vietnam Utara. Okey, Vietnam Utara. Okey. Kemudian juga kalau kita lihat okey, Champa. Okey, utusan dihantar pada abad ketiga juga untuk apa? Memulihkan hubungan. Okey, setelah berperang dengan sekutu Cina. Okey, memulihkan hubungan dengan sekutu Cina iaitu Dai Viet. So inilah yang berlaku. Okey. Okey. Baik. Ah okey. Baik. Okey, let me clear. Okey. Hangat pula perbincangan di grup chat ni. Okey. Make it clear bahawa sebenarnya kebiasaannya mana-mana agama okey akan digalakkan untuk berkahwin dengan orang yang seagama. Okey, yang sama agama. Okey. Kalau tak sama agama tidak boleh kahwin. Okey. Ya, betul. Jadi itu make it clear dah. Kita kelas sejarah ni. Jangan buka kelas agama pula. Okey. Ya, betul. Kita lihat seterusnya. Sriwijaya, okey, utusan dihantar pada abad ke-7 untuk apa? Pengiktirafan dan juga untuk memperkukuhkan hubungan persahabatan dan juga perdagangan. Okey. Kedah Tua pernah buat hubungan dengan China pada abad ke-7 Masihi, menghantar juga utusan untuk kukuhkan hubungan perdagangan. Ya, jangan jadikan Cikgu Rafi ni Ustaz Rafi jangan. Sekarang innama a'malu binniat. Jangan. Okey. Innama a'malu binniat. Okey, baik. So kita lihat di sini. Ya. Okey. Majapahit. Okey, Majapahit
iaitu kalau kita lihat, okey, iaitu menjalinkan hubungan persahabatan dengan kerajaan China dan juga Angkor juga hantar, okey, utusan pada abad ke-12 untuk memperkukuhkan persahabatan dan juga perdagangan. Ya, okey. Maknanya secara umumnya kerajaan-kerajaan alam Melayu ni diorang buat hubungan dengan China untuk apa? Untuk hubungan persahabatan, bantuan ketenteraan dan juga untuk hubungan perdagangan. Ingat tiga tu kebanyakan kerajaan alam Melayu buat hubungan dengan kerajaan China untuk perdagangan, untuk bantuan ketenteraan dan juga untuk memperkukuhkan hubungan persahabatan. Okey, itu dengan China. Bagaimana pula dengan kerajaan alam Melayu dengan India? Okey, dengan India kita ada Funan, okey, Sriwijaya, kemudian kita ada Majapahit dan juga kita ada Angkor. Di mana kalau kita lihat kerajaan alam Melayu dengan India, okey, di Funan utusan dihantar pada abad ketiga untuk mengukuhkan hubungan perdagangan dan juga keagamaan. Manakala untuk Sriwijaya, mereka hantar utusan pada abad ke-9 di sini untuk eratkan juga hubungan persahabatan dan juga hubungan keagamaan. Untuk Majapahit, utusan dihantar pada abad ke-14 untuk eratkan hubungan persahabatan. Dan yang terakhir, utusan dihantar pada abad ke-12 dengan tujuan untuk eratkan hubungan persahabatan. Nampak tak? Jadi, inilah hubungan-hubungan diplomatik yang telah dibuat oleh kerajaan-kerajaan alam Melayu dengan kerajaan India. Okey, maka dengan itu tamatlah bab 1. Okey, tingkatan 2. Apa yang kita pelajari, itu kita telah pelajari pelbagai perkara berkaitan dengan mula-mula konsep alam Melayu yang kita lihat dari sudut geografi, bahasa dan budaya. Okey, bahasa dan budaya. Kemudian kita belajar juga tentang kewujudan kerajaan alam Melayu, iaitu kewujudan kerajaan-kerajaan alam Melayu yang masyhur. Iaitu kerajaan Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit dan Kedah Tua serta Gangga Nagara. Baik, soalan Faris Hamzah. Cikgu, India negara Islam ke? Satu ketika dahulu kerajaan India, waktu itu India ada satu kerajaan dipanggil Kesultanan Delhi. Dan Kesultanan Delhi itu adalah Islam. Yes. Pernah satu ketika dahulu. Kemudian kita ada kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman. Yes. Kerajaan dan hubungan kerajaan alam Melayu dengan kerajaan luar iaitu berkaitan dengan perdagangan, hubungan keagamaan dan juga hubungan diplomatik. Yes, betul. Maknanya Pakistan negara Islam, betul. Dan satu ketika dahulu, Pakistan, kemudian juga India dan juga Bangladesh adalah membentuk satu negara. Satu negara. Kemudian apabila berlaku banyak rusuhan kaum dan pelbagai lagi menyebabkan negara itu dipecah-pecahkan menjadi India, Pakistan dan juga Bangladesh. Itu satu ketika dahululah. Yes. Betul. Ini berlaku dalam sejarah. Dan kalau kita lihat hubungan keagamaan seperti ada Hindu, Buddha dan Islam. Bagaimana agama sampai di sini dan begitu juga dengan hubungan diplomatik. Ya. Baik. Ada soalan. Dia kata betul. Dia kata hanya ada satu agama je lah, tapi kenapa ada banyak agama lain? Well, apabila manusia adalah mudah untuk berubah. Di mana manusia akan berubah mengikut pengaruh alam. Contohnya, kalau kita lihat apabila manusia bergerak pergi, sebenarnya kalau kita lihat senang ceritalah manusia ni kita tahu semua bermula daripada Nabi Adam, betul? Ataupun Adam and Eve. Baik. Tetapi kalau kita lihat kenapa manusia bila yang di China, di Jepun, kemudian di Korea semua mata sepet-sepet.
Kemudian kalau kita pergi ke Afrika, kemudian kita pergi ke negara India, mata bulat-bulat besar-besar. Okey. Kemudian bila kita pergi ke Eropah, ke Amerika, kulit putih-putih. Kenapa ni? Kenapa perbezaan tu berlaku? Okey, kerana kalau kita lihat manusia ni asalnya sama. Asalnya sama. Tetapi apabila mereka pergi ke kawasan China, Jepun, maknanya di sana mereka melihat matahari terbit yang panas setiap hari, menyebabkan mata mereka jadi sepet kecil. Panas. Jadi lama kelamaan mereka pun menjadi keturunan mereka semua bermata kecil. Dan sepet-sepet. Kemudian apabila pergi ke kawasan-kawasan seperti negara India, ke Afrika semua kan. Ya, jadi menyebabkan sana panas terik. Okey, kepanasan yang terik menyebabkan berlakunya sunburn di kulit, menyebabkan kulit mereka lebih gelap. Okey, lebih gelap, kulit mereka menjadi lebih gelap. Kemudian kalau di Eropah, mereka mengalami cuaca yang sejuk. Jadi mereka kurang mendapat cahaya matahari, menyebabkan kulit mereka menjadi cerah. Jadi asalnya manusia sebenarnya rupa dia biasa saja. Maknanya manusia ni apa tahu? Berubah mengikut perubahan setempat. Begitu juga agama. Bila ramai yang pergi ke negara China, kemudian sedikit demi sedikit ramailah yang menjadi penganut-penganut agama Buddha. Begitu juga kalau pergi ke negara lain yang ada agama Hindu. So lama kelamaan wujudlah masyarakat agama Hindu. Dia macam tu. So Damia tanya, apakah kesan kewujudan kerajaan silam kepada kerajaan masa kini? Kerajaan silam itulah yang menjadi asas kepada kerajaan masa kini. Contohnya kerajaan-kerajaan dulu seperti kerajaan Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua menjadi asas kepada kerajaan Kesultanan Kedah sekarang. Begitu juga kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Sriwijaya dan Majapahit menjadi asas kepada kerajaan Indonesia sekarang. Itu kesan dia. Yes. Begitu juga kalau kita lihat kerajaan-kerajaan dulu menggunakan sistem raja, betul tak? Menggunakan sistem raja. Raja untuk memerintah. Sampai sekarang ada lagi tak raja? Ada kan? Sampai sekarang ada lagi raja kan? Bermakna apa? Kalau kita lihat, bermakna sistem raja itu diguna pakai sampai sekarang. Maknanya itulah kesan kerajaan silam kepada kerajaan sekarang. Penggunaan alat-alat regalia seperti penggunaan nobat, penggunaan alat muzik nobat, kemudian juga alat-alat regalia, tanjak apa semua daripada kerajaan dulu dibawa, diguna pakai sampai sekarang. Nampak? Maknanya kewujudan kerajaan silam telah mempengaruhi kerajaan sekarang. Baik. Cikgu, kenapa pasport kita kata tak boleh pergi Israel? Ya, sebab kita tidak buat hubungan. Negara kita tidak buat hubungan dengan Israel. Kerana Israel adalah sebuah negara yang telah menindas penduduk Palestin. Bila dia menindas penduduk Palestin dan PBB pula tak menghalang dan Palestin tu kebanyakannya adalah orang-orang Islam, maka kita sebagai rakyat Malaysia yang mana kita ni adalah negara agama rasmi kita adalah agama Islam, kita tidak menyokong, kita membantah tindakan Israel yang menindas penduduk Palestin. Dengan itu, kita tidak membuat apa-apa hubungan diplomatik dan kita tak benarkan untuk pergi ke Israel. Itu sebenarnya. Ya, betul. Samalah. Israel tak boleh pergi ke Malaysia, Malaysia pun tak boleh pergi Israel. Tak boleh. Jadi itulah yang berlaku. Kena faham kena faham. Tak boleh. Ada apa condition boleh pergi ke? Tak boleh. Memang tak boleh. Boleh ke serang Israel? Silakan. Kalau berani, kalau mampu, silakan. Sama juga. Sama juga, tak boleh juga. Dihalang. Jerusalem sebenarnya di mana? Jerusalem sebenarnya di Israel lah. Yang sebenarnya negara itu sebenarnya Israel tidak diiktiraf. Negara asalnya adalah negara Palestin. Negara Palestin sebenarnya. Kemudian kalau dia kata tentang Korea Utara hanyalah ideologi komunis. Yang mana Korea Utara mereka tidak, komunis tak menindas rakyat dia. Komunis tak menindas rakyat dia.
Komunis hanya memaksa rakyat dia untuk ikut cara dia, itu saja. Dan rakyat mereka dapat segala keperluan hak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dapat. So tak ada masalah. Okay. Ya, yeah, betul. Okay. Yes. Okay. Diorang mana nak serang visitor? Yes. Alright. So itulah yang berlaku sebenarnya. Bagus soalan-soalan ini. Okay. Itu berkaitan dengan tu. Korea Utara tak boleh pergi. Okay. Kita tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Okay. Itu yang berlaku. Okay. Baik. Ya, tak boleh pergi. Okay. Memang kita tak boleh pergi. Tak dibenarkan untuk pergi ke sana. Right. Alright. Cikgu percaya bahawa bab ini kamu telah pelajari semasa PDPR di sekolah kamu. Betul tak? Betul kan? Betul. Okay. Dah habis bab 1 dah? Dah habis ke belum? Oh, belum lagi. Belum. Oh, ada yang kata dah, ada yang kata belum. Okey. So bermakna menarik juga. Bermakna di sini kita lihat ada ramai yang telah mempelajarinya. Bagus. Okey. Baik. Untuk itu, okey, boleh tak untuk kita cikgu sediakan satu permainan untuk kamu. Okey, dan harap-harapnya kamu boleh yes, boleh untuk untuk menjawab soalan-soalan ini, boleh? Mang As ke cikgu? Mang As ke cikgu? Bukan. No. Bukan. Okey. Baik. So, cikgu akan tolong. Okey. Kamu boleh klik pada link yang cikgu berikan dalam group chat. So, klik dan juga terus menjawab. Tulis nama dan terus menjawab. Okey, kita mulakan. Cikgu berikan yang ini. Okey. So, sila klik kepada link yang cikgu berikan itu. Okey. Yes. Dan okey, dan boleh mulakan sekarang. Untuk kita lihat. Boleh mulakan sekarang. Okey. Semua kena jawab Okey, boleh mula sekarang, silakan. Cikgu saya kena main lah, Cik. Ya, betul. Silakan. Okey. So, Hemendra kata kalau kita pergi melancong dengan lain, hilangkan pasport kita, apa yang akan jadi pada kita? Kita kena pergi ke kedutaan negara kita. Hampir setiap negara ada kedutaan Malaysia. Pergi ke kedutaan Malaysia, buat laporan. Itu yang penting. Ya. Okey, boleh mula sekarang?
Oh ya ke? Try lagi Fatini. Try masuk lagi. Try lah. Tak apa, try je. Cikgu, Ya, dah habis. Ya. dah habis. siap. Right. Macam mana? Nampak. Okey. Okay. Kita akan Dapat tengok. 3 cikgu. Dapat nombor 2. Macam mana korang ni? Okay, cikgu nak tengok. Dia ada leaderboard juga. Tunjuk leaderboard cikgu. Okay. Okay, so kita akan lihat. Okay. Alright. Okay. Cikgu boleh share screen tak? Boleh? Okay, ini leaderboard Okay. Leaderboard. Okay, so dia kata okay. Lapan wait. Okay. 3 kali. Bila kamu buat 3 kali? Kan? Yes. Ada lagi yang tengah buat boleh teruskan. 3/10. Alamak. Macam mana tu? Boleh buat lagi. Tak adalah. Kita tengok dulu. Kita tengok dulu. Okey, ini yang penuh. Okey, ini yang penuh. Kalau kita lihat, okey. Besarkan sikit. Okey. Yeah. Kenapa ada 3 nama? Mana ada 3 nama? Okey. Okey. So kita ada Hemendran buat 2 kali. Hemendran buat 2 kali. Okey. Ya, betul. Okey. Aduh yai. Yang lain macam mana? Ada yang belum siap lagi masih tengah buat? Silakan. Untuk teruskan. Saya salah satu cikgu. Salah satu terbaik. Saya salah 3. Okey. Satu tu saya keliru. Keliru biasalah tu. Keliru tu normal lah tu. Kan? Boleh lagi ke? Okey. So macam mana dengan bentuk permainan ni? Okey. Okey, cikgu. Okey Mm-mm. So memang sebenarnya okeylah, maknanya boleh buatlah berbeza sikitlah daripada quizzes je kan. Okeylah sikit. Pula tak fair langsung. Okey. Ada yang kata tak fair langsung sebab okey. Oh ya ke? I see. Okey. So ada lagi yang belum siap tak? Okey. Baik. Okey. So kalau begitu, okeylah, best. Alright. Maknanya is kita katakan lebih baiklah daripada asyik quizzes je kan. Bosan juga kan. Okey. Bagus. Bermakna kamu semua dah biasa agaknya main benda ni kan. Okey. Baik. Okey. Baik. Sebenarnya, cikgu sebenarnya nak kamu buat sesuatu dan cikgu nak maklumkan sebenarnya. Okey. Cikgu nak maklumkan begini. Okey. Sebenarnya cikgu sedang merancang. Okey. Dia dapat semua betul. Okey. Baik. Begini, dengar Okey, kalau kita lihat di sini untuk bab 2 ni, kerajaan alam Melayu. So 1.1 konsep alam Melayu,
Kemudian kita lihat yang seterusnya iaitu 1.2 kewujudan kerajaan alam Melayu. Okey. Kemudian 1.3 kerajaan alam Melayu yang masyhur. Okey. Baik, dan yang keempat, okey, berkaitan dengan berkaitan dengan kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman. Okey. Dan juga yang kelima iaitu berkaitan dengan hubungan. Okey, berkaitan dengan hubungan-hubungan. Okey, yang ini. So ini yang kelima. Okey. Kemudian yang ini yang keempat. Okey. Kemudian yang ini yang ketiga. Dengar dulu. Okey, cikgu nak maklumkan ni. Okey. Yang ketiga. Okey. Dan ini yang kedua. Okey, kewujudan kerajaan alam Melayu. Dan juga yang ini adalah yang pertama. Okey, yang pertama. Baik. Sebenarnya begini. Okey. Ya, betul. Okey. Begini. Ya. Okey, cikgu minta untuk semua para pelajar tingkatan 2. Okey. Tingkatan 2 buat mind map untuk 1, 2, 1, 2, 3, 4 dan 5 tadi. Okey. 4 dan juga 5 ni tadi. Okey. Cikgu nak minta kamu buat 5 mind map. Ya, mind map. Okey. Kerana apa? Okey, dengan 5 mind map itu, cikgu nak minta kamu buat. Yes. Okey, buat mind map sama ada secara melukis ataupun secara PowerPoint terpulang. Okey, dan hadiahnya adalah food panda yang akan cikgu hantar kepada kamu melalui alamat-alamat rumah kamu. Okey. Food panda. Serius, food panda. Okey. Food panda. Jadi cikgu akan hantar kepada kamu. Yes, sama ada food panda atau Grab Food, hantarkan satu set Serius lah hidangan cikgu. makanan. Serius. Okey. Tak kisah Johor pun ada food panda. Kan? Kenalah skrip BM ni. Ya, betul. Okey. Food panda. Kita akan ambil sama ada fast food, sama ada Kenny Rogers ataupun juga mungkin juga seperti Nandos. Okey. Yes, betul. Yes, Nandos ataupun kita tak nak main yang KFC ke yang McDonald, tak nak. Okey. Kita nak bagi yang terbaik. Cikgu belanja. Okey, cikgu belanja. Okey. Yes, betul. Cikgu belanja, serius. Okey. Jadi cikgu harap kamu boleh guna apa juga cara, okey, untuk mendapatkan kemenangan itu. Ya, Okey. cikgu. Ya, dan semua orang kena buat apa? Kena buat mind map. Okey, sebagai contoh ya. Cikgu tunjukkan kamu ada para pelajar yang form 5 dia buat dia buat mind map. Okey, ya Allah, serius cantik. Okey, seriously cantik. Okey, cikgu tunjukkan pada kamu. Okey. Inilah dia bagaimana dia nak buat. Okey, dia buat begini. Okey, inilah dia. Okey, konsep kedaulatan. Okey, di mana dia buat. Okey, konsep kedaulatan negara ini bab 1 tingkatan 5 Ini bab form 5. Kemudian siap ada gambar-gambar ni. Very simple. Okey, tapi ya, cantik kemas. Kemenangan dia adalah kerana dia cantik kemas. Wow. Okey. Ada gambar-gambar. Kemudian dia buat macam ni. Jenis kedaulatan dia pecah-pecahkan. Kemudian dia buat Wah. macam tu. So nampak cantik. Bila Wow, cikgu cantik dapat ni. je daripada sini, cikgu, wow, cantiknya kan, kemasnya. Serius Cikgu, cantik. siapa Ya. siap dulu ke macam mana? Tak. Cikgu akan berikan kemenangan kepada kekemasan. Okey, maknanya kemas boleh baca. Bukan yang banyak sangat Susah. gambar-gambar sampai susah nak baca. Tak. Okey, kemas, nak baca senang dan juga ianya
Ringkas dan juga menarik. Ringkas dan menarik. Macam profesional kan. Ini dia buat satu lagi. Okey, dia buat pecahkan tu. Ciri negara berdaulat dia pecah. Cikgu, Yes. cikgu berapa pemenang? Okey, bagus. Berapa pemenang? Okey. 3 lah cikgu. Pilih. Okey, cikgu akan pilih daripada ini, iaitu cikgu akan pilih 5 pemenang. Oh, okay, cikgu. 5 Cikgu nak Yes. submit bila? 5 pemenang. Okey, di mana Submit kat mana cikgu? submit kepada cikgu melalui WhatsApp. Okey, WhatsApp personal. Hantar pada cikgu melalui WhatsApp personal. Okey, dan cikgu akan pilih. Mungkin kalau katakan kita ada 5 kan, kita nak buat 5. Okey, kita nak buat 5. Jadi 5 tu, yes, bab 1 tu. Okey, macam cikgu tunjukkan tadi, okey, sebenarnya dia begini. 5 slide, betul. Okey, 1 slide kat sini konsep alam Melayu, geografi, bahasa dan budaya. Okey, yang ini slide 1. Kemudian seterusnya kita boleh buat yang kedua, iaitu di sini kewujudan kerajaan alam Melayu 2. Okey. Kemudian ini slide yang ketiga, kerajaan alam Melayu yang masyhur. Okey, yang ketiga, slide yang ketiga. Kemudian slide yang keempat. Okey, slide yang keempat, cikgu nak kamu buat slide keempat yang ini, kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman. Dan slide yang kelima, hubungan kerajaan alam Melayu, iaitu hubungan perdagangan, keagamaan dan diplomatik. Jadi ada 5 slide mind map. 5 slide mind map. Kalau katakan 5-5 kamu hantar, cikgu kadang-kadang tak pilih semua tu 5-5 tu daripada seorang. Mungkin slide yang pertama cikgu pilih yang mungkin Nadini. Mungkin yang slide yang kedua cikgu pilih mungkin Ryan punya. So mungkin yang ketiga tu cikgu pilih mungkin Cristiano punya. Kemudian slide yang keempat yang cantik adalah mungkin daripada Elman punya. Dan yang kelima mungkin daripada Monokuma punya ataupun Aiman Master punya. Okey, jadi setiap seorang ni dapat. Setiap seorang dapat satu hidangan. Wah, okay. Setiap seorang dapat satu hidangan. Adil juga macam tu cikgu. Yes. Tapi cikgu Sangat adil. choose iaitu pertama kemas, mudah dibaca, cantik dan juga memang semua senang nak faham. Okay. So kamu boleh Excuse me, gunakan ya. Kan cikgu kata yang apa, yang konsep alam Melayu yang fokus kan, kan dia ada macam geografi, bahasa dengan budaya tu kan. Tapi Betul. cikgu, dia tak buat tau untuk dalam satu slide saja. Okay. Nak buat dalam satu slide saja. Kalau kamu nak buat dalam bentuk 2 slide sekalipun, tak ada masalah. Ikut kebebasan. So macam tak kisahlah berapa slide pun ada Yes, pun. sebenarnya tak kisah pun berapa slide. Hantar je lah mana-mana pun. Boleh, cikgu terima. Last Sebab bila cikgu last? okey, baik, bagus. Cara nak buat mind map terpulang pada kamu. It's your creativity. Sebab Macam mana nak buat cikgu mind map ni? sebab insyaAllah selepas ini cikgu akan beri borang pendaftaran pelajar supaya kamu dan mak bapak kamu isikan borang berserta alamat dan nombor telefon. Kerana apa? Cikgu nak hantar makanan. Cikgu nak hantar hadiah-hadiah ini kepada para pemenang. Jadi memang cikgu nak bagi. Tak apalah cikgu belanja. Okey. Okey. Itu paling penting sebenarnya terpulang. Okey. Belanja semua orang. Boy. Yang serius. Cikgu bagi. Cikgu tak nak bagi yang biasa-biasalah. Cikgu nak bagi yang istimewa sikit. Kan? Habis kuat pun yang form 5 tu buat guna apa? Cikgu yakin dia guna PowerPoint. Dia orang ada bagi tahu dia orang guna PowerPoint. Okey, dia orang guna PowerPoint. So kamu pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Bagi kat WhatsApp. Okey. Yang tak jadi pemenang bagi duit. Mana boleh. Tak buat kerja tiba-tiba nak bagi duit. Mana ada macam tu. Mana nak guna PowerPoint? Dalam komputer kan ada. Dalam PC kan ada, dalam laptop kan ada. Ambil masa sikit untuk buat. Buat pelan-pelan. InsyaAllah boleh. Tak ada masalah pun. Jadi itu yang cikgu nak maklumkan kepada kamu. Dan due date bulan depan. Tidak. Okay. Betul. PowerPoint 2000 berapa cikgu? PowerPoint 2000.
Tak kisah PowerPoint berapa pun. Yang penting buat je. Yang penting buat aja. Okey. Kalau menang okey. Jadi itu yang kita nak supaya kamu boleh dapat. Okey, due date dia. Okey. Due date dia adalah okey sehingga kelas kita yang seterusnya. Kelas kita form 2 adalah pada hari apa? Hari Khamis kan? Khamis petang. Maknanya sebelum hari Khamis minggu depan. Sebelum hari Khamis minggu depan. Yes. Cepatnya. Ya, form 3 pun sama. Form 3 pun sama. Even form 5 pun sama. Okay. Ya. Tahu. Cikgu tahu kamu homework kamu banyak. Tak apa. Cikgu tak minta pun kamu buat homework. Just buat itu je. Mind map bukan detail. Just mind map. Itu je. Lebih put peta cikgu. Ya, bab 1 saja. Bab 1 sahaja. Come on. Kamu ada berapa? Hari ni Sabtu kan? Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. So ada 5. 5 hari lagi. Boleh je. Kan? Tak ada masalah pun. Ya, okey. Hantar pada yang waktu terakhir pada hari hari Khamis tersebut. Hari Khamis tersebut. Apa benda kat tangan cikgu? Ini getah rambut. Getah rambut. Kenapa? Sebab rambut cikgu panjang. Jadi kadang-kadang kena ikat. Oh, cikgu. Panjangnya cikgu. Ya, rambut panjang kena ikat. Cikgu tu rambut tutup. Cikgu Kan? tak tutup lah. Ya. Baru buka. Cikgu biarlah. Cikgu biarlah anak pupan cikgu stylekan rambut cikgu. Cikgu kan dah panjang. Cikgu tak potong rambut ke? Tak potong rambut pun. Okey. Banyak. Ya, so ada rupa macam Harry Syah tak? Hill. Syah. Untuk apa KL Gangster. Okey. Baik. Nampak macam Ya. Charlie Sen. Okey. Baik. Ada. Kan Betul Kushairi. Alright. Baik, itu assignment untuk kamu semua. So, cikgu harap-harap semua kamu boleh buat. Okay? Dan juga, seriously memang pemenang, cikgu akan berikan hadiah Food Panda. Dan, okay, sepanjang tahun ini kita akan banyak pertandingan. Ya. Seriously, tahun ini kita akan buat banyak pertandingan. Serius. Selain daripada pertandingan untuk buat mind map, kita juga akan ada pertandingan untuk membuat persembahan menerangkan cerita sejarah. So siapa yang boleh cerita sejarah tu dengan baik sekali presentation dia, kan kita akan bagi hadiah. So itu yang kita akan buat. Memang best. So kamu boleh recordkan kat video, kemudian send kat cikgu. Okay, video kamu terangkan sejarah tu, sejarah ni. Jadi itu yang cikgu nak buat. Okay. Okay. So lanjut. Itulah. Okay. Cikgu yakin kamu semua boleh present dengan baik. Boleh bercerita dengan baik. Yes. Itu antara program-program pada kelas pada tahun ini. Bandan. Cikgu. Ya. Cikgu ada pertandingan Among Us ke? Pertandingan Among Us. Ayalah. Abang Among Us cikgu. Ayalah, Abang Among Among Us. Us. Buat. Ya, okay. Buat cikgu. Buat. Oh, tak payah. Tak Okay. payah. Nanti kena bully Bully nanti. Aiman. Bully Aiman. Ya, nanti kena bully nanti. Sekejap. Okey, baik. Okey. Nampak tangan. Siapa tadi? Okey, baik. Begitu juga dalam tahun ini juga ada hadiah-hadiah istimewa. Selain daripada hadiah makanan, kita juga ada hadiah dalam bentuk tanjak. So kita akan berikan juga hadiah dalam bentuk tanjak-tanjak seperti ini. Okey. So hadiah-hadiah juga kita akan berikan insya-Allah. Okay. Kepada para pemenang kuis dan Semangat juga dah ni, pelbagai cikgu. lagi. Ini untuk hadiah kamu boleh pakai Semangat lah. dah ni. Ya, dah Cikgu. semangat dah ni. Ya. Sebelah tu siapa? Sebelah tu siapa? Sebelah ni wife cikgu lah. Nampak dah tangan dia.
Ha? Cikgu lah. Okey. Okey. Okey, jangan marah Jangan terasa single pula kan. Korang baru umur 14 tahun. Tak payah fikir bukan-bukan. Okey. Baik. Okey. Cikgu. Jadi tapi mahal skin dia. Skin dia memang mahal. Skin dia memang mahal sikitlah. Okey. Okey, baik. Sweetlah cikgu. Saya memang terasa single betul-betul. Betul. Sama cikgu. Memang terasa single betul-betul. Sudah. Saya memang single cikgu. Okey. Yelah. Korang semua single dan available kan? Yes, saya tak Single and available. unavailable. Okey. Baik. Okey, untuk menerangkan berkaitan dengan kerajaan alam Melayu tadi, cikgu telah sediakan satu video untuk kamu tonton sekejap. Okey, sebagai satu hiburan lah untuk kamu. Kok mana tahu kamu nak tahu kan dia punya dia punya kerajaan tu sebenarnya macam mana cikgu? Cikgu tunjukkan sebenarnya macam ni kerajaan dia. Ini last kita lihat. Alright. Jom kita nak tengok. Okey, jom. Berapa senang beta punya hati. Betalah yang digelarkan Setan Aminur Rasyid. Bukan setan, syaitan, sultan. Maaf, Tuan. Sultan. Go. Tarik. Take two. Action. Berapa senang beta punya hati. Betalah yang digelarkan Sultan Aminur Rasyid. Wahai Datuk Perdana Menteri, ampun tuanku. Adakah perkara yang baik hari ini? Ada tuan. Semalam seorang saudagar telah datang meminta supaya tuanku bukakan kandang harimaunya. Kat! Buka kandang harimau. Sekali rimau nyap, kepala kau hilang. Kau nak mampus, buka ladang limaunya. Bodoh Pahlul. Baik tuan. Go, tarik. Take three. Action. Ada tuanku. Semalam seorang saudagar telah datang meminta supaya tuanku meresmikan pembukaan ladang limaunya. Bagus, Datuk Perdana Menteri, bagus. Kalau begitu, besok pagi sebelum subuh beta akan sampai. Sebelum subuh kau pergi buat apa? Orang belum bangun tidur. Selepas subuh kau pergi, bodoh. Bodoh, stupid. Take four. Action. Bagus, Perdana Menteri, bagus. Kalau begitu besok pagi sesudah subuh beta akan sampai. Bagus, tuanku. Datuk Perdana Menteri boleh pergi. Baik, tuan. Ampun, tuanku. Wahai Datuk Ahlul Nujum Marang Prabu Kepunden Parang Skepper, tuan. Semalam beta telah bermimpi. Setumpuk taik lembu telah jatuh dari langit kelepak melekat ke muka beta. Apa itu, Tok Nujum? Menurut di dalam amalan Patih, tuanku akan ditimpa bahaya. Bahaya. Tidak. Tapi taik lembu itu tidak betul-betul melengkap di muka beta. Hanya sipi jatuh kena bau beta. Apa itu, Tok Nujum? Oh ya, kena sipi. Ya. Jadi kalau kena sipi itu alamat tuanku kena demam malaria tapioka. Itu sipi pun tidak sipi yang sebenarnya beta ketis. Kelepak jatuh ke muka Direktur Ahmad Nisbu. Itu alamat Direktur Ahmad Nisbu nak mampu. Kenapa kepada aku? Aku tak nak kena mengenal di dalam ini gambar. So, itulah gambaran. Okey. Kalau Piramli jadi sultan, habis. Kan? Pengsan director semua kan. Sebab apa? Sebab okey. Macam-macam salah ada kan. Disebut sultan jadi setan Aminur Rasyid. Bukan setan sultan. So itulah. Okay, lawak zaman dulu kan. Dia punya excited tu lah kan. Tak apa, sebelum subuh besok datang. Kat. Sebelum subuh orang belum bangun tidur, buat apa nak pergi lepas subuh. Jadi itulah lawak orang dulu, masya-Allah kan. Jadi itulah gambaran raja-raja. Raja-raja dulu lah kot. Itu dalam bentuk lawak sebenarnya. Okey, baik. So
cikgu tinggalkan kamu dengan kamu punya assignment untuk PowerPoint itu. So cikgu harap kamu boleh buat. Sarah boleh buat, Sarah? Okey, boleh. Terbaik, Sarah. Okey, so boleh hantar melalui WhatsApp cikgu. Okey, hantar ke WhatsApp cikgu dan cikgu akan nilaikan pemenang dia dan kita akan tengok siapa yang akan dapat. Dia akan mengambil gambar berserta makanan itu. So kita akan tunggu pada minggu hadapan. Okay guys, kita jumpa lagi pada minggu depan. Yes, boleh. Tak ada masalah Fatini. Kita jumpa lagi pada minggu depan guys. Okay. Assalamualaikum and take care guys. Bye. Terima kasih, Cikgu. cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, sama-sama. Cikgu. Okay, semua. Cikgu, terima kasih. Bye. Okay. Bye. Sama-sama. Bye. Thank you, Okay, cikgu. love you. Love you too. Okay. Okay. Terima kasih cikgu. Jumpa lagi. Okay, sama-sama. Cikgu. Cikgu Ya. boleh tanjak tu kat mana? Oh. Kat kedai Itu jual cikgu buat tanjak lah. sendiri. Tak, kedai jual tanjak lah. Takkan nak cari kat kedai jual bantal. Ada brand tak? Oh, ada brand. Ada kot. Nanti cikgu buat Nike. Nike, Adidas. Adidas ikut Adidas. Adidas Bila masa Adidas buat tanjaknya. Tak ada. Masuk je lah. Okay guys. Sebab letak aku Adidas juga pun nampak menarik lah. Baik. Okay, bye. Okay, bye.